bab mana? Babu ma jaa idza attaita zakata situ. Faqad qadaita ma 'alaika. Abu zakat bab yang kedua. Babu ma jaa idza attaita zakata. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa idza attaita ay idza a'taita zakata apabila membayar zakat, mengeluarkan zakat, faqad qadaita ay faqad attaita, maka engkau dapat tunaikan ataupun bererti kamu telah pun menunaikan ma'alaika, apa yang menjadi wajib ke atas engkau. Maksudnya mengeluarkan zakat, membayar zakat itu menunaikan satu kewajiban yang ada di atas engkau. Haddatsana Umar bin Hafs al-Shaybani qala akhbarana Abdullah bin Wahb akhbarana Amr bin al-Harith an Darraj an ibn Hujairah عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك. Terjematul bab tu addaita zakata, di sini addaita zakata malika, maksud sama. Faqad qadaita ma 'alaika ay minal haqqil wajibin, yaitu tanggungjawab yang menjadi wajib terhadap harta benda tu. Jadi terjematul bab tadi, idza addaita zakata faqad qadaita ma 'alaika. Hadis di bawah pun sama, cuma ada tambahan malika. Maksudnya ini adalah satu kebiasaan Imam Tirmizi. Dia akan adakan terjematul bab, babu majaa itu, terjematul bab tu seboleh-bolehnya dia akan buat terjematul bab tu dengan jumlah hadis, potongan hadis. Kalau tak dapat, barulah dia akan guna bahasa dia sendiri buat jumlah untuk jadikan terjematul bab. Jadi di sini pun begitulah, dengan jumlah hadis tu Imam Tirmizi jadikan terjematul bab, tajuk bab bagi bab ini. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أي من غير طريق واحد بل من طريق عديدة. Maksud min ghairi wajhin, maksudnya hadis ni diriwayatkan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa banyak tarik selain daripada tarik hadis bab tu. Jadi maksud Imam Tirmizi daripada jumlah seperti ini
dia nak menghendaki hadis bab sekiranya menjadi hadis dhaif dengan sebab ada faqad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin tu, maksudnya hadis itu datang dengan beberapa banyak tarik. Sekiranya hadis bab jadi dhaif sekalipun dengan sebab hadis itu datang dengan banyak sanad, banyak tarik, sanad lain, tarik lain membantu hadis bab dhaif itu, dia akan jadi hasan. Itulah maksud Imam Tirmizi daripada jumlah waqad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min ghairi wajhin. Jumlah seperti ini kita akan jumpa boleh kata hampir setiap bab tu ada. Jadi tak perlu kita petikai sekiranya ada dalam sanad hadis tu unsur-unsur dhaif, kemudian Imam Tirmizi kata hadis tu hasan, jangan kita pertikai dengan Imam Tirmizi. Maksud dia memang asal sanad tu dhaif, tapi disebabkan ada banyak tarik membantu, dengan sendiri hadis tu dah naik darajat hasan li ghairihi, dan kiranya hadis tu boleh beramal dan juga layak menjadi hujjah bagi hukum ahkam tu. Annahu zakara zakata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa banyak tarikh, beberapa banyak riwayat tu menceritakan berkenaan dengan zakat. Faqala rajulun, ketika itu seorang lelaki yang tidak diketahui nama, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, ya Rasulullah, hal alayya ghairuha, adakah di atas saya kewajipan yang lain selain daripada mengeluarkan zakat tu? Faqala la, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata tidak. Kalau harta itu dah cukup nisab, hanya keluarkan zakat saja. Illa an tatawwa'a, kecuali kamu ingin mengerjakan amalan sunat nawafil, maknanya selain daripada zakat, setelah keluarkan zakat, kalaulah masih lagi mau derma, mau khairat, mau sedekah, itu tidak dihalang, tidak ada apa-apa halangan, boleh laksanakan. Wa ibn Hujairah huwa Abdurrahman ibn Hujairah al-Basri. Ibn Hujairah dalam sanad tadi yang riwayat daripada Abu Hurairah tu, nama dia Abdurrahman, orang Basrah. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الحميد الكوفي قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال, riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, kunna natamanna ay yabtadi al-a'rabiyul aqilu فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. Kami bercita-cita Arabi, orang Arab kampung yang cerdik, mula menyoal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ingin begitu disebabkan sahabat-sahabat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat supaya sahabat-sahabat
tidak tanya kepada Rasulullah SAW yang bukan-bukan. Jadi daripada situ sahabat-sahabat segan mau tanya apa-apa dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan seperti itu, sahabat-sahabat ingin supaya orang Arab kampung agak cerdik sikit, biar dia mai tanya apa-apa pada Rasulullah SAW. Kalau orang Arab kampung tu mai tanya, Nabi SAW juga tidak ada apa-apa halangan untuk layan jawab soalan-soalan tu. Mungkin Rasulullah SAW kira kebiasaan orang kampung begitu, dia berani tanya. Dan satu lagi, mungkin orang Arab kampung tu dia belum tahu hukum berkenaan dengan tanya yang banyak-banyak pada Rasulullah SAW yang bukan-bukan dan sebagainya. Dah turun ayat dan sebagainya, mungkin dia tidak tahu. Sebab tu Rasulullah SAW akan layan mereka. Itulah punca sahabat-sahabat inginkan Arabi akil tu mai tanya apa-apa hukum di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ada di kelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Fabaina nahnu kadzalika, maka sementara kami berada dalam keadaan keinginan seperti itu, iz atahu arabiyun, tiba-tiba Arabi datang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajasa baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa maksudnya jalasa ala rukbatihi, dia duduk dengan cara berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammadu, Arabi itu kata ya Muhammad. Tengok di situ, dia tidak tahu hukum. Biasanya dilarang sahabat-sahabat memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Rasulullah sallallahu Muhammad, ya Muhammad, begitu. Mesti panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Rasulullah. Tapi Arabi dia tidak tahu itu, sebab tu dia panggil ya Muhammadu. Inna rasulaka atana, sesungguhnya utusanmu, maksudnya ada sahabat merupakan utusan Rasulullah SAW, itu yang dia maksudkan. Utusanmu tiba di sisi kami. Faza'ama lana annaka taz'amu anna Allah arsalaka, maka dia sangka bagi kami bahawa engkau menyangka bahawa Allah Subhanahu wa taala utuskan engkau. Maksudnya betul ataupun tidak, Rasul, engkau katakan begitu tu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata ya betul, Allah utuskan aku. Qala fabilladhi rafa'a as-samaa'a, demi zat yang meninggikan langit, wa basatal arda, dan menghamparkan bumi, wa nasabal jibala, dan menegakkan bukit. Allahu arsalaka, adakah benar Allah Subhanahu wa taala utus engkau? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am, Nabi sallallahu bagi jawapan yang sama, ya betul. Qala fa inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu
anna alaina khamsa salawatin fil yaumi wal lailati, maka sesungguhnya Arab itu teruskan kata-kata dia kata sesungguhnya Rasul engkau menyangkakan kami bahawa engkau menyangka bahawa di atas kami ada tanggungjawab 5 waktu sembahyang pada siang hari dan juga malam hari. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Qala fa inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu anna alaina sawma syahrin fi sanati. Dia tanya pula berkenaan dengan puasa sebulan pada 1 tahun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kata benar, kata ya. Qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Qala fa inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu anna alaina fi amwalina zakata. Engkau menyangka tanggungjawab ada di atas kami pada harta benda kami mengeluarkan zakat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap membenarkan apa yang dia dah dapat tahu daripada Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sahabat yang ditugas untuk sampaikan dakwah tu. Qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Qala inna rasulaka za'ama lana annaka taz'umu anna alaina al-hajja ila baitillahi. Engkau menyangka ke atas kami ada lagi tanggungjawab mengerjakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu bersafar berjalan ke Baitullah tu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am. Qala fabilladhi arsalaka Allahu amaraka bihadha. Qala na'am. Faqala walladhi ba'athaka bilhaqqi. Setelah dapat jawapan semua tu, Arab itu kata, demi zat yang utus engkau dengan kebenaran, la ada'u ay la atruku minhunna syai'an, aku tidak akan tinggal sedikit pun, satu pun daripada perkara-perkara tu, perintah-perintah tu, ataupun amalan-amalan tu seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Wala ujawizuhunna, dan la ujawizu ay la azidu, dan juga aku tidak akan melebihi daripada perkara-perkara itu. Maknanya dia akan tunaikan semua perintah daripada Rasulullah SAW, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahyang, puasa dan sebagainya. Dia kata dia akan tunaikan dengan tepat, tidak akan kurangkan sedikit pun, tidak akan melebihi sedikit pun. Summa wasaba ay qama, kemudian Arab itu bangun, maksudnya dah tinggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
in sadaqal arabiyyu dakhalal jannata, jika Arabi itu benar apa yang dia kata, dia akan mengerjakan semua itu dengan tepat, tidak akan kurangkan, tidak akan melebihi satu pun sedikit pun. Kalau benar dia itu turut beramal dengan tepat begitu, dakhalal jannata, dia tentu masuk syurga. Qala Abu Isa hadha hadithun hasanun gharibun min hadha al-wajhi wa qad ruwiya min ghairi hadha al-wajhi an Anas an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'tu Muhammad ibn Ismail yaqulu. Imam Tirmizi kata, saya dengar Imam Bukhari kata, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, qala ba'du ahli al-hadith anna al-qira'ata 'ala al-'alimi wal-'irda 'alayhi jaizun mislu as-sama'i. Ini satu usul daripada muhaddisin. Kata sesetengah ahlul hadis dan sesetengah muhaddisin kata qiraah, baca hadis di sisi alim muhaddis, seperti mana Arabi itu dia dah tahu hadis Rasulullah SAW daripada sahabat yang menjadi Rasul, wakil bagi Rasulullah SAW, tentang sembahyang, puasa, zakat, apa semua dia dah tahu. Hadis tu dia mai baca, dia mai bentang semula di hadapan, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya al-qiraah 'alal alim, baca hadis tu di sisi alim muhaddis, wal 'irda 'alaihi, dan juga mengajukan persoalan, pertanyaan kepadanya. Itu dikira hukumnya jaizun, harus mislus samari. Adakan keadaan seperti itu, baca hadis di sisi alim muhaddis, ataupun ajukan soalan apa-apa ada kaitan dengan hadis, dengan kemukakan hadis itu, wal 'arda 'alaihi, dan bentangkan, kemukakan, alaihi 'alal alim, katas alim muhaddis itu sama seperti sama dengar hadis daripada alim tu, walaupun alim tu tidak baca hadis, yang hadir tu tidak dengar hadis, bacaan hadis daripada alim muhaddis, dia yang baca, dia yang kemukakan hadis, syekh tu, alim tu dengar kemudian mengesah. Itu seolah-olah yang datang baca hadis tu dapat sama dengar hadis daripada syekh tu. Jadi seperti mana kita buat daurah hadis, bacaan-bacaan, periwayatan hadis, ada syekh muhaddis, ada murid-murid lingkung duduk, kemudian ada orang yang baca, ada yang duduk dengar. Jadi baca di hadapan muhaddis, di hadapan alim hadis begitu, itu bagaikan muhaddis tu baca hadis bagi dengar kita, sama seperti itu. Wahtajja bi anna al-Arabiyya, yang Imam Bukhari kemuka di sini pandangan sesetengah ahlul hadis tu, Imam Bukhari berhujjah dengan dalil Arabi itu, arada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bentangkan hadis itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aqarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengakui, mengesahkan dengan hadis itu. Jadi maksudnya
murid baca, syekh, guru, alim dengar, kemudian mengesahkan bacaan hadis daripada murid itu bagaikan murid tu dengar hadis daripada syekh tu sama seperti mana berlaku Arabi dengan Rasulullah SAW dalam hadis ni. Babu ma jaa fi zakatiz zahabi wal wariqi. Bab ni berkaitan dengan mengeluarkan zakat bagi emas dan perak. Haddatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawaribi akhbarana Abu Awanata an Abi Ishaqa an Asim bin Damrata an Ali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad afawtu an sadaqatil khayli wal raqiqi. Riwayat daripada Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dah pun maafkan daripada zakat kuda dan hamba. Fahatu sadaqatar riqati min kulli arba'ina. Sadaqatar riqati ay zakatal fiddati. Maka hendaklah kamu bawa mai zakat bagi perak sesetengah, mengambil maksud sadaqatar riqati dirham yang dicop, sama juga itu dikatakan fiddah juga. Min kulli arba'ina dirhaman dirhamun, wa mailah zakat bagi perak tu daripada nilai setiap 40 dirham tu keluarkan zakat 1 dirham. Walaysa li fi tis'ina wa mi'atin syai'un, dan tidak ada bagi aku pada 90 dan 100 sesuatu, maksudnya mulai daripada 40 sampailah 90 100 tu masih sama, tidak ada tambahan dirham yang akan keluarkan zakat tu. Fa idza balagat mi'ataini, maka apabila fiddah tu, riqah tu dah sampai bilangan 200 dirham nilai dia, fa fiha khamsatu darahima, maka padanya ada hak tanggungjawab untuk mengeluarkan zakat 5 dirham. Maknanya wajib setelah dia cukup haul tu bayar zakat 5 dirham. Wa fil babi an Abi Bakr as-Siddiq wa Amr ibn Hazm qala Abu Isa rawa hadha al-hadith al-Amash wa Abu Awanata wa ghayruhuma an Abi Ishaqa an Asim ibn Damrata an Ali wa rawa Sufyan al-Thawri wa Ibn Uyaynata wa ghayru wahidin an Abi Ishaqa عن الحارث عن علي قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح. Imam Tirmizi kata, saya tanya kepada Muhammad bin Ismail al-Bukhari tentang hadis ini berkenaan dengan Sufyan Thawri, riwayat daripada Abi Ishaq, begitu juga Sufyan bin Uyainah, riwayat juga daripada Abi Ishaq. Hadis ni bila tanya, faqala, Imam Bukhari jawab, kata kedua-dua hadis tu
Maksudnya hadis datang riwayat daripada Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah dengan sanad Abi Ishaq Anil Haris an Ali itu, kedua-dua tu sahih di sisi aku an Abi Ishaq. Kesemuanya mereka berdua tu riwayat hadis tu daripada Ishaq. Yahtamilu ayyakuna anhuma jami'a. Yahtamilu, boleh jadi hadis ini datang daripada mereka berdua sekali, yaitu Asim bin Tamrah dan juga Haris. Dalam sanad hadis selepas daripada rawah hadzal hadis al-Amashu Abu Awanata, di situ Abi Ishaq riwayat daripada Asim bin Tamrah, dalam sanad Sufyan Tsauri Sufyan bin Uyainah, di situ Abi Ishaq riwayat daripada Haris. Jadi Imam Bukhari mengesahkan hadis yang datang riwayat daripada Abi Ishaq melalui sanad mereka Amash, Abu Awanah, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, semuanya melalui Abi Ishaq. Ada Abi Ishaq riwayat daripada Asim, ada juga Abi Ishaq riwayat daripada Haris. Jadi Imam Bukhari kata kedua-dua sanad itu sahih di sisi dia. Boleh jadi hadis ini Abu Ishaq riwayat daripada mereka berdua, yaitu Asim bin Tamrah dan juga Haris. Babu ma jaa fi zakatil ibili wal ghanami. Bab datang menceritakan berkenaan dengan zakat unta dan kambing. Haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi wa Ibrahim bin Abdullah al-Hirawi wa Muhammad bin Kamil al-Marwazi. Al-ma'na wahidun, maksudnya al-ma'na wahidun, alfazuhum mukhtalifah. Riwayat daripada Ziyad, Ibrahim, Muhammad, tiga orang. Mereka tiga riwayat daripada Abbad bin Awam. Walaupun Syekhul Tirmizi, tiga orang riwayat hadis ni, lafaz hadis berbeza tapi makna sama, maksud hadisnya sama. Itu Imam Tirmizi selalunya isyarat dengan al-ma'na wahidun. Sekiranya sebelum al-ma'na wahidun tu ada Syekhul Tirmizi dua ataupun tiga, kemudian sambung sanad daripada syekh mereka. Ketika itu Imam Tirmizi guna istilah seperti ini, iaitu al-ma'na wahidun. Qalu akhbarana Abbad bin al-Awwam an Sufyan bin Husain an az-Zuhri an Salim an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba kitab as-sadaqati. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat berkenaan dengan zakat tu. Falam yukhrijhu ila ummalihi hatta qubida. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluarkan kitab as-sadaqah tu, surat dan tulisan zakat tu, tidak keluarkan kepada ummal, amil, jamak bagi amil, pengutip, mereka pengutip zakat. Hatta qubida, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Faqaranahu bisayfihi,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertainya surat itu pada pedangnya falamma qubida amila bihi Abu Bakrin hatta qubida. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq beramal menurutnya, menurut surat tulisan zakat itu, sehingga dia meninggal dunia. Wa Umaru hatta qubida, dan begitu juga Sayyidina Umar menuruti cara zakat itu berdasarkan surat yang disimpan oleh Rasulullah SAW yang ada tulisan kaitan dengan zakat itu. Sayyidina Umar juga laksanakan menurut itu sehingga dia meninggal dunia. Wa kana fihi ay fi kitabis sadaqati, dan isi kandungan yang ada dalam surat zakat itu yaitu fi khamsim minal ibili syatun, pada 5 ekor unta zakat kena keluar 1 ekor kambing. Wa fi 10 syatani, dan pada 10 ekor unta kena keluar 2 ekor kambing. Wa fi 15 salasu syiyahin, dan pada 15 ekor unta, orang yang memiliki 15 ekor unta mesti dia keluar zakat salasu syiyahin, 3 ekor kambing. Wa fi 20 arba'u syiyahin, dan orang memiliki 20 ekor unta, dia mesti keluarkan zakat 4 ekor kambing. Wa fi 25, dan pada 25 ekor unta bintu makhadin ila 35, orang memiliki 25 ekor unta hingga 35 ekor unta, dia tu mesti keluarkan zakat seekor unta bintu makhad, seekor unta betina, bintu makhad, unta betina yang umurnya masuk tahun kedua, setahun lebih mula masuk 2 tahun. Unta seekor tu keluar zakat. Fa idza zadat fa fiha bintu labunin ila 45, maka apabila lebih daripada 35 ekor sampailah 45 ekor tu, zakat mesti keluar bintu labun, unta betina umur dah masuk tahun ketiga, 2 tahun lebih tu. Wa idza zatat fa fiha hiqqatun ila 60, apabila melebihi daripada 45 ekor sampailah 60 ekor unta, seseorang tu memiliki sebanyak tu, zakatnya hiqqah. Hiqqah ni unta betina dah masuk tahun keempat. Fa idza zadat fiha fa fiha jaza'atun ila 75, dan apabila melebihi daripada 60 ekor unta sampailah 75, 75 ekor unta, ketika itu perlu keluar zakat jaza'ah,
unta betina masuk umur 5 tahun, masuk tahun kelima. Fa idza zadat fa fiha ibnata labunin ila 90. Apabila dah melebihi daripada 75 ekor unta sampailah 90 ekor tu, zakatnya kena keluar 2 ekor unta betina labun, dah masuk tahun ketiga tu. Fa idza zadat fa fiha hiqqatani ila 20 wa 100. Maka apabila dah melebihi daripada 90 ekor sampailah 120 ekor tu, kena keluar zakat hiqqatani, 2 ekor unta betina hiqqah, masuk tahun keempat tu. Fa idza zadat ala 20 wa 100. Maka apabila dah melebihi daripada 120 ekor tu, fa fi kulli 50 hiqqah, jadi lebih daripada 120 ekor, ketika tu setiap 50 ekor tu kena keluar zakat hiqqah. Wa fi kulli 40 ibnatu labun, dan juga pada setiap 40 ekor unta keluarkan ibnah labun. Itu sekatan keluar zakat bagi unta. Wa fi syai, mula daripada sini sekatan zakat bagi kambing. Fi kulli 40 syatun ila 20 wa 100. Mulai daripada 40 ekor sampailah 120 ekor kambing, keluar zakat seekor kambing. Fa idza zadat fasyatani ila 200. Apabila melebihi daripada 120 ekor kambing sampai 200 ekor kambing tu, keluarkan zakat syatani, 2 ekor kambing. Fa idza zadat, apabila dah lebih daripada 200, fasalasu syiyahin ila 300 syatin, lebih 200 sampai 300 ekor kambing, keluar zakat 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 syatin, apabila dah lebih daripada 300 ekor, fa fi kulli 100 syatin syatun, setiap 100 ekor tu keluar zakat 1 ekor kambing. Summa laisa fiha syai'un hatta tablugha 400. Kemudian tidak ada kewajipan sesuatu pun daripada zakatnya sehingga sampai 400 ekor kambing. Tidak ada tambahan di situ. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtama'in makhafata sadaqati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang daripada 2 perbuatan. Pertama jam'u mutafarriqah, yang kedua tafriqul jam'i. Maknanya tidak boleh digabungkan di antara kumpulan kambing terpisah. Maksudnya di sisi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, cara mewajibkan zakat tu, cara mengambil kira tu agak berbeza sedikit.
di sisi Imam Syafi'i dia akan kira berdasarkan kumpulan kambing tu, dan di sisi Imam Abu Hanifah dia akan kira berdasarkan bahagian masing-masing bagi pemilik tu. Contohnya, kalaulah seseorang memiliki 80 ekor kambing contohnya, kemudian dia ada kambing-kambing dia tu dalam dua grup, 40 ekor, 40 ekor. Jadi kalau begitu, di sisi Imam Syafi'i akan keluarkan berapa? Fi syai fi kulli arba'ina tadi 40 sampai 120 ni seekor kan. Jadi kira dua kumpulan kambing tu akan keluar 2 ekor kambing. Jadi itulah mutafarriq, dipisah dua kumpulan 40 ekor, 40 ekor. Wala yujma'u baina mutafarriq, tidak boleh digabungkan di antara kumpulan binatang yang terpisah tu. Jadi bila dua kumpulan berasingan mesti keluar 2 ekor kambing. Jadi pemilik kambing tu, sebab dia takut kena keluar zakat 2 ekor kambing tu, dia pun kumpul 40-40, jadi 81 kumpulan tu, belum sampai 120, kira akan diambil zakat berapa? Seekor. Jadi dah jimat zakat dia seekor. Maksudnya tidak boleh buat pandai-pandai untuk mengurangkan keluar zakat tu dengan cara seperti itu. Itu dianggap cara penipuan dalam membayar zakat. Wala yufarraqu baina mujtama'in, dan begitu juga tidak boleh dipisahkan di antara kumpulan binatang yang dah dikumpul, dihimpun tu. Maksudnya di sisi seorang ada 40 ekor kambing, kiranya wajib dia bayar zakat seekor kambing. Jadi bila ambil zakat tu nak mari, dia pun pisahkan. Jadi 22 kumpulan. Jadi setiap satu kumpulan kambing daripada dua grup tu, disebabkan tidak sampai 40 ekor, tak keluar zakat. Jadi sepatutnya dia kena keluar zakat seekor tu, tak perlu keluar, dah lepas. Itu semua mau lari daripada keluar zakat tu. Jadi dua cara himpunkan kumpulan kambing yang terpisah supaya dapat kurangkan seekor kambing daripada keluar zakat 2 ekor kambing, ataupun dah cukup 40 ekor satu kumpulan kambing yang dah dihimpun 40 ekor tu, pisahkan dua kumpulan 20 supaya yang wajib keluar zakat seekor kambing tu tidak perlu keluar lagi. Dengan cara tu mengurangkan keluar zakat. Buat seperti itu, dua cara tadi. Sebab apa buat begitu? Makhafatas sadaqati, kerana takut keluar zakat tu, tak mau keluar zakat tu. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bis-sawiyati,
Dan binatang yang menjadi kepunyaan dua orang, khalid, kongsi, campur, dua orang, maksudnya kumpulan kambing, katalah 120 ekor, tinggal pesaka bagi dua beradik, seorang lelaki, seorang tu perempuan. Maknanya 120 ekor kambing tadi dicampur dalam milik dua orang tu. Kalau kira tu daripada 120 ekor tu mengikut pesaka tu, lelaki akan dapat 80 ekor, anak perempuan akan dapat 40 ekor. Walid zakari mislu hazil unsayain, berdasarkan pembahagian itu. Jadi bila keluar zakat daripada binatang yang menjadi kepunyaan dua orang tu, fa innahuma yataraja'ani, maka sesungguhnya mereka berdua, kongsi itu, mereka berdua akan kembali dengan sama rata. Maksudnya disebabkan ada 120 ekor, disebabkan masih belum bahagi, di situ akan diambil 120 ekor tu, seekor kambing. Kalaulah kira milik masing-masing, lelaki tu 80, wanita tu 40. Kalau kira begitu, boleh ambil di situ 2 ekor kambing, bagi lelaki 80 ekor tu seekor, bagi wanita 40 ekor tu 1 ekor akan ambil. Jadi kalau ambil zakat tu ambil 2 ekor, di sini kata apa? Fa innahuma yataraja'ani bisawiyati, perlu kembalikan sama rata. Maksudnya ketika tu budak perempuan tu kena bayar 1/3 daripada seekor kambing tu kepada anak lelaki. Sebab apa? Sebab dia dalam setiap satu kambing tu, disebabkan belum bahagi lagi, milik menjadi bersama, kongsi bersama. Itulah maksud wa ma kana min khalitaini, binatang yang menjadi kepunyaan dua orang. Jadi setiap 1 ekor kambing daripada 120 ekor tu, setiap 1 ekor kambing tu milik bersama antara anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki milik dia 2/3 daripada seekor tu, anak perempuan tu milik 1/3 daripada seekor tu. Jadi bila dah ambil 2 ekor, apa sudah jadi di situ, yang sepatutnya lelaki
seekor, wanita tu seekor. Bila dah ambil 2 ekor tu, dalam 2 ekor tu dah ada 4 bahagian daripada lelaki, sebab setiap 1 ekor tu 2 bahagian lelaki. Bila ambil 2 ekor, 4 bahagian dah ambil daripada lelaki. Daripada wanita tu baru ambil 2. Kira-kiranya kena sama 1 ekor 1 ekor. Jadi bila dah keadaan begitu, seolah-olah lelaki dah bagi seekor 1/3. Perempuan pula tak cukup seekor, dia bayar tu 2/3. Jadi hak lelaki masuk dalam hak bahagian wanita. Sebab tu wanita perlu dia bayar 1 bahagian, nilai 1 bahagian kepada lelaki tu, barulah akan jadi sama. Keluar zakat seekor, sama seekor. Itulah maksud yataraja'ani bisawiyati, akan kembali menjadi sama rata. Nak bagi sama rata tu dengan cara bayar balik 1/3 bahagian kepada lelaki itu. Wala yu'khadhu fi sadaqati harimatun, dan tidak akan diambil pada zakat tu harimah, binatang tua. Wala zatu aibin, dan juga binatang yang mempunyai cacat. Faqala Az-Zuhri, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri kata, iza ja'al musaddiqu qassama sya'a aslasan, apabila musaddiq, pengutip zakat tu datang, ambil zakat tu datang, dia bahagikan kambing tu kepada 3 kumpulan. Sulusu khiyarun, 1/3 khiyar yang bagus. Wa sulusun awsatun, dan 1/3 sedang, sederhana. Wa sulusun syirarun, dan 1/3 kambing kurang baik. Wa akhadha al-musaddiqu min al-wasti, musaddiq kena ambil daripada sederhana. Yang terbaik pun tak boleh ambil, rugi bagi pemilik binatang tu. Tak boleh ambil juga yang tidak baik. Itu pun tidak menepati dengan kehendak zakat tu. Sebab tu ambil yang sederhana. Wa lam yazkur Az-Zuhriyul Baqara, dan Imam Ibn Shihab Zuhri tidak menyebut tentang pembahagian lembu, hanya dia sebut qasama sya'a, tentang kambing tu. Wa fil babi an Abi Bakr as-Siddiq wa Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi wa Abi Dharr wa Anas qala Abu Isa hadith ibn Umar hadithun hasanun wal amalu ala hadha al hadith inda ammatil fuqaha'i. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه. Mereka tidak memarfukan hadis ni. Wa innama rafa'ahu Sufyan bin Husain, hanya Sufyan bin Husain memarfukan hadis ini. Babu ma jaa fi zakatil baqar, sambung insyaallah.